Wabarakatuh, salam bahagia, salam ceria. Apa khabar semua? Asyik-asyik muka cikgu. Orang nak tanya Tok Kim mana pergi? Selamat datang semua ke FB Official Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Hari ini kita dalam ruangan. Kalau normally hari Jumaat kita ada dalam ruangan Tahukah Anda. Tetapi hari Rabu petang macam ni kita akan ada dalam ruangan Sokong Peniaga Pembayar Zakat SPPZ. Dalam ruangan SPPZ ini adalah kita mengambil, kita memberi kesempatan kepada ahli-ahli kita semua. Tengok kena booking date ya, untuk bersama-sama memperkenalkan tentang perniagaan mereka, untuk kita membicarakan tentang isu-isu semasa, halangan, cabaran apa yang dihadapi oleh peniaga, untuk kita memberi tips-tips yang sangat berharga kepada mereka-mereka, sama ada dia nak jadi usahawan ataupun tips kepenggunaan. Maka SPPZ ini merupakan ahli-ahli kita yang bersama-sama bersemangat berniaga. Untuk apa? Untuk menunaikan zakat. Ya tak? Kalau kita kaya dunia saja tak ada makna, ya tak? Bila mati masuk kubur nak bawa apa? Bawalah amal kebajikan kita. Maka peniaga-peniaga yang bertanggungjawab ini bukan saja bertanggungjawab untuk urusan duniawinya, juga bertanggungjawab untuk ukhrawinya. Jadi kalau tak keluarkan zakat, tak ada makna kita berniaga. Jadi dalam ruangan SPPZ ini, ruangan Sokong Peniaga Pembayar Zakat, yang mana di Persatuan Pengguna Islam Malaysia ini kita bagikan logo-logo pengenalan, nak bagi tahu produk tu produk kita, nak bagi tahu ni muka orang kita. Jadi kita bagi some kind of endorsement kepada ahli-ahli peniaga, usahawan dan sebagainya, nak bagi tahu ini geng kita. Maka berbelah-belah juta ahli-ahli kita, aktivis kita, penyokong-penyokong kita yang di luar sana kena cari. Kena cari mereka yang menjadi ahli kita, yang menjadi ahli pertubuhan komuniti Sokong Peniaga Pembayar Zakat Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Macam tu. Ya, hari ni tajuk pun dah pelik lah. Tajuk dia, mati hidup usahawan menghadapi cabaran virus Wuhan. Tu dia, mati hidup usahawan dalam menghadapi virus Wuhan. Cikgu faham ya, peningkatan kepada aduan-aduan alung di negara kita ni sangat meningkat. Sangat meningkat, ya. Mana datang aduan kepada PPIM ni, kita tengok perangkaan meningkat berlipat kali ganda. Dan sebahagian daripada mereka adalah mereka yang berniaga yang terpaksa pinjam alung kerana payment tak dapat, tapi nak kena serve gaji bulan nak kena bayar, sewa nak kena bayar, utility nak kena bayar, stok nak kena ambil kat kilang dan sebagainya. Berniaga tak boleh jadi terpaksa pinjam alung. Bila terpaksa pinjam alung, datang pula ke PPIM untuk cari jalan penyelesaian supaya cut dia punya interest, supaya stop dia punya interest, reschedule dia punya payment. Itu cara kita buat. Ya, maka ramai usahawan datang. Jadi sangat relevan lah tajuk mati hidup usahawan menghadapi cabaran virus Wuhan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik. Cikgu usahawan kecil-kecil. Maka nak cerita tentang cerita usahawan besar-besar ni, maka cikgu tak begitu nak layak lah. Maka cikgu panggillah sahabat-sahabat, kawan-kawan cikgu yang ada, ahli-ahli kita, member-member kita yang memiliki semangat dan iltizam untuk sama-sama memakmurkan dunia ini dengan berzakat. Menginfakkan sebahagian daripada pendapatan mereka untuk masalah ummah, untuk zakat, untuk membantu orang, untuk kita menginfak, untuk kita memberi sumbangan dan sebagainya. Tak ramai orang peniaga yang nak buat macam tu, tapi ramai juga peniaga yang buat macam tu. Maka cikgu panggillah usahawan-usahawan ini yang telah memberi contoh yang terbaik kepada kita seluruhnya. Usahawan yang bertanggungjawab untuk menjaga zakat, agar insya-Allah ta'ala segala pendapatan itu membawa berkat untuk itu. Itu dia. Cikgu bawa dua personality hebat. Yang pertama cikgu nak perkenalkan, belah kiri cikgu ni, Tuan Tajul Asmawi Abdullah. Pangkat dia
Inspektor Sahab tau. Inspektor Sahab tau. Ada pangkat tau, CEO. CEO tu apa? Ada kepala kan, ada ekor kan? CEO Win Impact Network Sdn Bhd. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Tuan Tajul sihat no? Masih banyak cikgu. Berseri-seri. Alhamdulillah. Ya, rupa laksana bulan. Nak sambut Ramadan ni. Nak sambut Ramadan, insya-Allah. Ya Allah, kita kena doa agar Ramadan ini, kalau Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita kena berpuasa bagi betul-betul ya. Beribadah, masya-Allah. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih. Susah payah kayuh datang tu, dengar kata daripada Johor tu. 2 jam setengah je, insya-Allah. Oh, 2 jam setengah saja. Tengok kereta lah kan. Cikgu naik kereta, pintu pun tutup bunyi krek macam tu kan. Lambat sikit lah nak sampai Johor. Tapi insya-Allah Tuan Tajul ni merupakan usahawan yang berjaya, insya-Allah juga pembina usahawan, dan mereka cikgu rasa layaklah untuk membicarakan tentang persoalan ni. Dan jangan lupa belah kiri cikgu, Belah kanan. Belah kanan ni kiri, ni kanan. Ni yang muka dah ada kat sini. Dia ni kena sentiasa senyum. Walaupun dia tidur, dia senyum juga. Kenapa? Gambar dia sentiasa senyum. Okey, belah kanan cikgu adalah Tuan Mahadi Abdullah. Tuan Mahadi? Ya, Abdullah. Betul. Abdullah. Yang tadi Tuan Tajul Asmawi? Abdullah. Ya. Adik-beradik kau? Lebih kurang mak. Adik-beradik lain mak. Lain bapa. Lain mak. Nama band sama tu. Band sama ni? Kalau cikgu nak tahu, kami beza 1 hari je. Biasa 1 hari je. 15 saya 16 Ya. Masya-Allah, patut sinergi sangat. Saya dah calling dia. Jangan keluar dulu. Bagi abang keluar dulu. Bagi abang. Ni abang long lah ni. Bagi abang keluar dulu. Merupakan produk konsultan. Untuk menjadi produk konsultan kepada satu perniagaan yang sebesar begini ya, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng betul ke? Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Cikgu pun baru belajar semalam daripada Akmal Dahlan kan, yang buat warisan itu ladang warisan tu kan, dia bukan kaleng-kaleng kata dia. So begitu, untuk kita keluarkan satu produk, nak advise satu company, maka kita kena bertanggungjawab tentang apa yang kita advise atau yang kita consult tu tak? Ya, betul. Jangan jadi orang panggil konsultan dia jadi dia corner kot lain. Corner lain. Melencong tu. Dia nak jadi konsultan juga lah. Semua nak jadi konsultan, tapi dia corner kot lain. Ini insya-Allah Tuan Mahadi Abdullah ni merupakan konsultan terpilih, merupakan konsultan bertauliah, menjadi produk konsultan dan sebagainya yang akan kita huraikan selepas ni. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah cikgu. Berapa umur tahu? Umur lagi 2 tahun 40. Muda lagi. Cikgu lagi tua apa tu? Kena panggil abang tak? Panggil cikgu lah, tak boleh panggil abang. Yang syok bila orang tengok cikgu kan, cikgu nak suruh mereka panggil cikgu abang. Okey. Tapi dia orang panggil ayah. Aku ni nak jadi ayanda ni kan. Ada yang panggil atuk. Game over. Nanti Tuan Mahadi boleh share macam mana daripada orang duk panggil panggilan atuk nak bagi panggilan ayah. Yang mana panggilan ayah nak bagi panggilan abang. Nanti boleh share dengan kita. Tapi kita bagi laluan dulu pada Tuan Tajul Asmawi Abdullah ni, CEO kita, Inspektor Sahab kita. Okey, dalam suasana pandemik ni, macam mana Tuan melihat kita tidak pernah menghadapi suasana pandemik. Betul. Seumur hidup kita malah cikgu rasa di dunia ini dah banyak kali kena pandemik, tapi tak pernah kena lockdown satu dunia. Betul. Tak pernah kena. Jadi apa pendapat CEO tentang suasana yang ada hari ini? Bagaimana impak dia kepada usahawan? Kita share sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tajul Asmawi bin Abdullah, merupakan CEO syarikat We Impact Network Sdn Bhd. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Izzahan masa menjemput kami sebagai BPM bersama dengan SPPZ dalam rancangan ini. Mengenai soalan cikgu tadi tentang macam mana kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID ni. Bagi usahawan-usahawan heavy sangat. Memang heavy kalau sangat. ikutkan dalam suasana hari ni, memang di luar sana banyak sangat perniagaan yang totally down. Yang terus tak ada sale, yang drop, yang kita pun jangka hari ni ramai pekerja-pekerja yang kat luar dibuang kerja.
yang tak ada pekerjaan, sumber pendapatan tak ada. Kalau tengok hari ni kedai-kedai makan pun banyak tutup. Jadi hari ni kami anak muda berpendapat kita kena buat sesuatu. Kita tak boleh bergantung pada kerajaan sepenuhnya. Kita kena pastikan hari ni perniagaan yang kita pilih ni adalah perniagaan yang landas sama dengan apa yang kita hadapi hari ni, iaitu situasi COVID ni. Kita pun tak jangka COVID ni nak berlaku pada kita. Tapi kita janganlah kita mengeluh dengan ujian ni, sebab ujian Allah ni ada hikmah yang kita menanti akan datang, insya-Allah. Yang pasti kita kena yakin ada sesuatu yang Allah nak bagi sebenarnya pada kita. Yang penting kita bersyukur dan sabar dalam situasi inilah, insya-Allah. Tapi dalam syarikat kami We Impact Network Standby hari ni, kita sebenarnya baru keluarkan produk ni cikgu pada awal tahun 2020. Oh, lepas je baru lagi. Masa tu pandemik dah kan? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Oh, okey 2020. Okey, fine. Kami start bulan Januari je. Januari ya. Belum heavy lagi lah. Belum lagi. Virus tu mungkin dah ada 2019. Dia dah standby dah tunggu dah. Standby. Tapi itulah ujian bagi kita syarikat Melayu, syarikat Bumi Kota, di mana sahabat saya Tuan Mahdi sebagai produk konsultan yang telah memformulasikan produk Antidote ni, yang kita hari ni kita nak ramai orang kita hari ni yang dah makin kurang mengamalkan makanan sunnah. Jadi kita syarikat Win ni berpendapat kenapa kita tak naikkan ataupun kita martabatkan produk sunnah hari ni. Jadi hari itulah kita datang dengan hijau. Hijau tu warna yang tenang. Sugar pun warna hijau. Logo PPM pun hijau kan. Terima kasih pula pada PPM. Macam kena pula ada. Memang cantik lah tu abang adik. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah cikgu, kita rasa produk ni kita memang formulasikan untuk pastikan ramai orang di luar sana hidup sihat, dan dalam masa yang sama kita dapat bantulah menjana ekonomi rumah. Supaya hari ni kita kena ingat satu benda, orang Islam tu harus kaya. Bila orang Islam harus kaya, hari ni kita kena berniaga. Sebab perniagaan ni adalah satu perniagaan yang kata orang bukan perniagaan yang main-main, yang macam cikgu cakap kali-kali. Kita nak mencari sunnah itu supaya dalam perniagaan tu ada keberkatan. Jadi kat situlah kita anak-anak muda hari ni kita rasa kita kena berniaga. Dan hari ni kita pun alhamdulillah Allah berkehendak dengan produk Antidote ni memang meletup. Kita hari ni pun sehingga hari ni saja kita punya keahlian pun dah mencecah 121,000 ahli di seluruh Malaysia, termasuk di Brunei, Singapura dan Indonesia lah. Alhamdulillah. Jadi itulah kita kat sini alhamdulillah bersyukurlah sangat-sangat kerana Allah telah memberi kehendak kepada produk Antidote ni. Sebenarnya produk Antidote ni ramai yang tanya pada awal Igu, apa sebenarnya Antidote ni? Kan, macam mana Antidote ni boleh viral satu Malaysia? Kan, sehingga hari ni sampai masuk TV3, sampai TV Hijrah pun panggil kami untuk menerangkan kenapa benda ni jadi viral satu Malaysia. Yang ni kena tanya kita punya produk konsultan depan ni. Dia lebih habis tentang kita punya formulasi lah, insya-Allah. Jadi untuk penonton di luar sana, hari ni sebenarnya kita kena ambil langkah drastik di mana semua orang kena jadi seorang peniaga untuk pergi lebih jauh lah cikgu. Kita tak boleh tunggu dan lihat, kita tak perlu menunggu ibarat macam bulan jatuh ke riba. Menunggu bantuan daripada orang. Kita kena bertindak lah. Baru kita nampak perubahan tu akan berlaku pada diri kita, insya-Allah. Itu saja cikgu. Baik, terima kasih. Cikgu nak tanya Tuan Mahdi kita ni, kita nak tengok dia terror ke tak terror ke. Nak konsultan lah konon. Yes. Konsultan lah konon. Jawab. Okey, baik. Konsultan ni berlambak dalam dunia ni. Ya, betul. Rumah pun ada konsultan, nak buat bangunan pun ada konsultan, hartanah pun ada konsultan, segala bagai ada, kesihatan pun ada konsultan. Ni nak jadi konsultan company untuk mengeluarkan produk. Kalau produk tu sama-sama dengan produk lain ni, sana ada, sini ada, baik kita tak payah buat. Baik kita ambil orang punya ada. Betul. Nak tanya ni tuan konsultan, apa lebihnya you punya formula ni? Ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Mahdi Abdullah, produk konsultan syarikat Win Impact Network Berhad. Saya juga adalah seorang pengamal perubatan tradisional and complementary. Alhamdulillah berpengalaman hampir 17 tahun dalam dunia perubatan alternatif. Alhamdulillah kepakaran saya membantu mereka di luar sana dengan izin Allah sembuh mutlak tanpa menggunakan bahan-bahan yang kita kenal sekarang, contoh ubat dan semua. Berkenaan dengan
soalan yang diberikan kepada saya oleh cikgu tadi, Zaham tadi, tapi saya nak menyentuh sedikit tadi. Saya nak menjawab sikit soalan yang diajukan oleh cikgu tadi pada masuk. Tuan Asmawi. Saya masuk. Okey, kalau kita faham tentang pandemik COVID-19 ataupun virus Wuhan ni, sebenarnya kalau kita perhatikan ada banyak situasi sedang tegang. Betul. Jadi bagaimana hari ni ketegangan ini kami menjadi hero untuk menghilangkan segala permasalahan ketegangan ini. Jadi alhamdulillah perbincangan kami sebenarnya pada tahun 2019 pada bulan Oktober macam tu lebih kurang, betul. Baru sangat lagi. Oktober 2019. Okey. Jadi Bulan ketika itu sebenarnya virus ni sebenarnya dah dekat negara China kan. Kat Wuhan tu sendiri. Nama pun COVID-19 kan, tidak ada. Ya, jadi kami tidak menyangkakan lockdown ni akan berlaku di Malaysia. Jadi bincang alhamdulillah dalam perbincangan ini kami mengeluarkan perbincangan itu dan menginspirasikan satu produk yang bernama Antidote itu sendiri. Yang di mana Antidote ni sebenarnya adalah satu perkataan ANTIDOT, Antidote, yang membawa maksud penawar. Sebenarnya penawar ini adalah bukan saja untuk orang yang ada masalah dari segi dalaman, luaran, tapi juga dari segi dalaman. Jadi apa yang kami nak bagi tahu di sini untuk penonton hari ini di page PPM ini, di mana situasi ini selepas kami bincang, ia bersesuaian dengan apa yang kami rancangkan pada peringkat awal. Yang pertama, kami nak bantu mereka hari ini bagaimana mereka boleh sembuh dengan izin Allah, sembuh mutlak. Yang kedua, bagaimana hari ini kalau kita tengok dari segi fakta, di mana industri yang berasaskan kesihatan, dia menyumbangkan pendapatan trilion USD setahun. Jadi ini adalah satu industri yang sebenarnya sangat banyak dia punya pendapatan dia. Dan hari ini kalau kita tengok, kenalah dengan hari ini dunia dilanda dengan masalah COVID-19 ini. Jadi hari ini orang ramai berebut sedang mencari solusi, cari penyelesaian bagaimana hari ini nak elakkan diri mereka daripada terkena virus tu. Dan juga sedang mencari penawar lah. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin kami bagi dua peluang. Kami tak kata yang Antidote ini adalah penawar untuk COVID-19. Sangat besar, sangat salah sebenarnya. Tetapi untuk pencegahan dari segi nak menjaga kesihatan, kami galakkan. Yang kedua, dari segi bagaimana hari ini mereka yang menggunakan produk Antidote itu sendiri, bagaimana mereka boleh kami berikan sumbangan. Kalau cikgu perhatikan sini, penonton-penonton perhatikan di sini, kalau hari ini, contoh namanya Pak Ali. Pak Ali pergi buat satu rawatan di satu pusat rawatan. Jadi Pak Ali sembuh. Contoh dengan izin Allah, Allah berkehendak, Allah Asy-Syafi, Allah berikan kesempatan pada Pak Ali, maka hari ini Pak Ali akan bersuara, kau pergilah pusat rawatan ni. Pergilah pusat rawatan ini. Apabila Pak Ali merekomenkan orang pergi pusat rawatan ini, jadi soalan ni kat sini, adakah Pak Ali akan dapat sumbangan daripada pusat rawatan itu? Jadi di sini berbeza dengan kita punya konsep hari ini. Sebab tu saya bukan saja menginspirasikan, mengilhamkan formulasi Antidote itu, tapi saya nak bawa ke sini bagaimana hari ini sepanjang 17 tahun saya dalam dunia perubatan alternatif, hari ini saya menerima sumbangan itu, dan mereka yang menerima rawatan dengan saya sembuh dengan izin Allah, tapi mereka tidak dapat sumbangan daripada saya dalam bentuk kewangan. Tapi berbeza dalam syarikat Win Impact Network Syarikat Berhad, di mana hari ini tuan-tuan dan puan, mereka yang menerima ataupun beli mana-mana package yang ditawarkan oleh syarikat Win Impact Network Syarikat Berhad ataupun produk Antidote, mereka diberikan sumbangan. Sumbangan mereka bermula dengan memang kadang-kadang tak logik. 1,200 bermula dengan 8,400 hingga 25,200 hari. Sumbangan itu kami berikan. Jadi hari ini saya berbalik kepada soalan perawatan itu yang dikatakan konsultan ramai konsultan hari ini. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Antidote ini diformulasikan bertujuan untuk memberikan keseimbangan. Antidote itu kalau kita tengok dia punya tema dia, here the balance is created. Makna keseimbangan bermula di sini. Kenapa tuan-tuan dan puan? Saya ambil masa 2 minit. Sebab apa yang dikatakan sebagai sakit itu sendiri ada disebabkan oleh ketidakseimbangan. Ramai orang anggap sakit itu adalah sakit dan mereka pergi mencari ubat. Sebenarnya mereka cuma menghilangkan gejala. Tetapi hari ini tanpa mereka sedar, sebenarnya sakit ni dia punya structure. Sebelum jatuhnya sakit, sebelum rasanya sesuatu sakit itu, sebenarnya dia ada jalan cerita dia. Dipanggil apa tahu? Mudah kat sini saya dipanggil tidak seimbang sudah berlaku terhadap apa tuan-tuan? Yang pertama dari segi mentalnya tak seimbang. Mental. Pakai dah kona habis. Yang kedua dari segi fizikal dia tak seimbang, tak balance. Fizikal dah habis. Mental
fizikal, spiritual dan Betul. juga kerohanian. Jadi di sini tuan-tuan, jadi sebab itu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala datangkan manusia ni ada 2 juzuk. Juzuk pertama adalah juzuk jasmaniah, dia panggil juzuk jasad. Jadi juzuk yang kedua adalah juzuk rohaniah, roh. Tetapi hari ini percaya tidak percaya, bukan kata saya seorang saja. Sebelum saya dapat ilmu ni, ramai mungkin antara anda sedang menonton hari ini, anda lebih kepada merawat juzuk jasmaniah. Sebab itu hari ini ramai orang hilang kaki, payudaranya hilang, bukan hilang, cikgu diminta buang. Kerat. Kerat lah, saya tak kata cikgu cakap. Sebab mereka lebih kepada fokus kepada jasmaniah. Kita buktikan hari ini tuan-tuan, ayo kita tengok. Kalau tidak ada roh, maka tidak ada jasad. Kalau hari ini, kalau kata yang bernama Tuan Tajuk Asmawi, bukan saya, Tuan Tajuk Asmawi, kalau kata Allah SWT ambil nyawa dia, maka dia dah jadi jenazah. Cuba kita ambil handphone contoh, kita lempar kat kepala dia. Kita bertanya pada soalan pada Tak ada rasa apa? Tak rasa apa. Adakah dia adui? Tidak ada rasa. Dia tidak Kalau akan adui yang tukang lempak tu pula tak ada. Habislah. Habis lari dia lari. Jadi hari ni persoalan hari ni, jadi selama ini apa yang sakit? Ni ada sikit ada kaitan dengan akidah. Masya-Allah. Jadi selama ini kita rawat lebih kepada jasad, sedangkan kalau tidak ada roh maka tidak ada jasad. Selama ini kita lebih kepada rawat jasmaniah, kita lupa yang juzuk yang perlu dirawat itu ada rohaniah. Sebab 90% penyakit itu datang daripada rohani. Mental dia apa tau? Contoh, minta maaf dengan izin. Mental, kita kaitkan dengan dia suka mengumpat, minta maaf dengan izin. Dalam Islam sendiri pun, apa hukum orang mengumpat? Ibarat macam dia makan bangkai saudara ni yang sudah mati. Selama ini orang datang, doktor saya ada masalah kanser, doktor dah pergi buat treatment, dah stage 1 pergi stage 2, stage 3, last stage. Kenapa tak baik-baik, tak sembuh-sembuh? Apabila kita cuba raksi dia, kita bagi tahu dia, oh dalam diri puan ni banyak sangat mengandungi darah bangkai yang terlalu banyak. Puan banyak makan bangkai. Saya tak pernah makan bangkai. Suami saya sembelih ayam. Suami saya kalau nak makan kambing dia sembelih. Tapi saya tak pernah makan bangkai. Macam ni you kata boleh makan bangkai? Sebab kalau kita kaitkan dengan kan Islam ni banyak dia punya seni dia. Kan? Mana hukum orang mengumpat ibarat macam kau makan bangkai saudara kau yang dah mati. Maknanya ya betul lah, saya memang suka mengumpat. Jadi sebenarnya yang perlu dirawat itu bukannya penyakitnya, disease-nya. Yang perlu dirawat itu adalah pesakitnya. Contoh bernama minah yang kena rawat. Habis minah macam mana nak rawat? Sebab segala kerosakan itu berlaku atas tangan-tangan kita sendiri. Jadi sebab itu saya hadirkan formulasi antidote ni sebab kita keluarkan. Sebab hari ni ramai orang tinggalkan. Kalau kita nak pergi bab sudut sains contoh, dari segi kelebihan makanan-makanan contoh tumbuh-tumbuhan, ada zat nutrisi untuk keseimbangan. Buah-buahan ada zat nutrisi untuk keseimbangan. Dan yang paling hari ni orang mungkin tak perasan, dari segi makanan sunnah, dia memberikan keseimbangan dan juga dia memberikan keberkatan. Isu keberkatan ni, maksud keberkatan ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia adalah memberikan kekuatan dari segi kerohanian. Sebab tu kita sakit sebab kita tak makan makanan yang membekalkan menguatkan kerohanian. Sebab itu hari ni kalau kita tengok cikgu, manusia ni kalau kita belajar sains perubatan ni, dia tengokkan dia ada tanah, api, angin dan air. Cikgu punya sifat apa cikgu? Cikgu tak tahu. Saya nampak macam Cikgu tanam. Jadi sekarang ni kalau macam contoh tanah, contohlah saya gambarkan, katakan cikgu ni bersifat api, katakan bersifat api, panas. Jadi cikgu tidak boleh mengambil sesuatu remedi yang bersifat panas dan melampau. Macam contoh single remedy lah, apa nama dia sekian-sekian. Oh, saya nak cuma makan lah. Sedangkan dia tak tahu yang dia ni unsur api. Dia kata bagus, kalau makan ni bagus. Dia pun makan ikut pada dos yang lagi dia panas lah. Dia bertambah. Dia sebab dia tak pergi structure. Dia sebenarnya terbakar. Contoh orang yang ada masalah kesihatan, contoh dia unsur sejuk. Kita bagi remedy yang banyak unsur sejuk. Datang sempur dia balik. Lagi terketar lah dia. Lagi terketar. Sebab tu hari ni tuan-tuan dan puan, sebab tu sangat penting kalau kita nak menjadi seorang perawat, pencipta dan konsultan ni tuan-tuan, kita bukan mengejar keuntungan semata-mata. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, kalau kita tidak merawat orang sepenuhnya, kita tak rawat 2 juzuk ni tuan-tuan, ibarat macam hari ni anda diisytiharkan sebagai penipu yang paling besar dalam industri perubatan. Sebab tu tuan-tuan hari ni saya minta maaf dengan izin. Sanggupkah kita tengok saudara mara kita hilang kakinya, duduk beratur sampai 4 jam duduk dekat saya tak sebut. So ni kita nampak tuan-tuan, kalau betul minta maaf dengan izin, kalau betul perubatan hari ni moden, tunjukkan pada kami semua mana moden. Kenapa hari ni ramai orang pendek umur, minta maaf, umur 30, 40 dah kena jantung, darah tinggi, kronik semua sebagainya. Jadi hari ni kalau mana ilmu yang sebenar yang diselindung ni. Sebab tu kami hadir hari ni, kami cuma membawa dalam cara yang paling bersih, iaitu mengeluarkan satu formulasi dalam bentuk yang orang mudah faham, sains pun ada.
apa kelebihan kurma, apa kelebihan delima, apa kelebihan buah tin, apa kelebihan madu, apa kelebihan moringa aloe vera. Yang dah memang kami formulasikan, yang memang bersesuaian dengan unsur dengan mizaj. Makna kesesuaian, dia masuk pada cikgu, benda tu dia akan cari. Kalau cikgu unsur panas, yang panas tu dia slow. Jadi masuk unsur sejuk lah. Sebab tu sangat penting. Formulasi gabungan ini sangat penting. Kalau salah masuk, lebih panas, cikgu akan jadi radang. Macam tu. Kalau katakan hari ni orang tu ada masalah lemah syahwat kata-kata. Ni isu lemah syahwat ni best ni. Duk bagi sejuk. Mati sejuk. Lepas tu duk pergi remedy, benda tu lebih kepada unsur sejuk. Memang tak naik. Sama dengan lah. selimut. Gulung lah. Jadi dia mesti kena, sebab tu cikgu, sakit ni cikgu, dia mesti kena bicarakan tentang seni dan sains. Tetapi hari ni minta maaf dengan izin, kita lebih mempercayai lebih tentang 100% lebih pada sains. Tetapi seni ni tak nampak. Tuan-tuan, sakit ni tuan-tuan dia seni, dia tak nampak. Contoh, kanser, adakah anda nampak, isteri anda nampak lagi 2-3 hari, tu kanser nak datang, dia jaga Bina 2 hari lagi nak datang kanser pada kau, kita boleh tak? Tapi dia terlalu seni cikgu, dia tak nampak, dia terlalu halus. Jadi cara pengobatan, pengolahan dia mesti dengan seni juga. Dia ada struktur, sakit dia ada struktur, dia ada pintu masuk, sakit dia ada pintu masuk, dan sakit dia ada pintu keluar. Kalau saya nak bicarakan tentang konsultan 10 bahan, inilah di antidot tu adalah formulasi, sebenarnya semua orang tahu. Sampaikan saya banyak dihubungi oleh profesor daripada universiti. I tengok you punya bahan ni, kata daripada depan, I tengok you punya bahan ni sama je. Kurma, madu, company lain pun guna juga benda yang sama. Tapi macam mana minta maaf dengan izin, orang lumpur dah 10 tahun boleh bangun? Orang bisu boleh bercakap? Apa jawapan saya, Prof? Simple. Allah berkehendak, dia bangun. Allah Asyafi. Kalau kita faham, tenang hati kita. Yang isu hari ni kita tak faham, bukan tak faham, kita tak nak lebih kepada kajian tentang struktur rohaniah tu pergi dulu. Sebab contoh hari ni ada orang dia sakit tak baik-baik, saya kata kurangkan mengumpat. Dia cuba 40 hari kurang mengumpat, zero sel kanser. Ni benda boleh berlaku. Sel kanser membawa sel vibration mengumpat itu membawa menghidupkan sel kanser. Dahsyat boleh. Sebab apa? Sebab kanser tu sendiri, minta maaf dengan izin, mengumpat tu sendiri kan benda yang negatif cikgu. Negatif. Betul. Dosa negatif. Masya-Allah. Fitnah. Bila mengumpat ni jadi fitnah. Fitnah. Minta maaf lagi, mengintai. Dosa besar kan. Apa lagi, merajuk pun tak boleh tu. Merajuk pun tak boleh juga. Lebih sangat. Oh, okey. Lepas tu kalau sikit-sikit sudah. Sikit, jangan lebih sangat. Merajuk ni kalau kita merajuk tu. Jadi itu sikit orang merajuk dengan cikgu selalu lah. Kupasan saya lah. Jadi kalau ada apa-apa lagi soalan, nanti cikgu boleh ajukan saya. Jadi kita serahkan pada cikgu. Okey, baik. Tuan Tajul. Ya, saya. Ramai orang nak berniaga, Tuan Tajul. Ya. Ramai orang nak jadi usahawan. Macam kita berniaga, kita tengok tepi-tepi jalan kat rumah-rumah kita ni, macam cendawan kat taman-taman rumah kita ni. Apatah lagi bila kerajaan macam kerajaan wilayah atau kerajaan Negeri Sembilan kata, okey, boleh berniaga, sambil berniaga tu apply lah lesen contohnya kan. Jadi ramai orang berniaga. So ramai orang berniaga dan alhamdulillah pihak pengurusan tu uruskan lesen untuk dia orang. Akhirnya dia berniaga dalam keadaan untuk dalam suasana ini orang perlukan satu penyelesaian. Tapi apa jadi kalau peniaga ni hangat-hangat taik ayam? Dia berniaga hari ni, dia tengok tak boleh jalan, dia lompat sana. Hari ni tak boleh lompat sini, dia suka bertukar-tukar berniaga. So kasih ulas sikit pada orang yang berniaga celup-celup ni. Oh, maknanya ulasannya untuk orang yang bisnes lompat-lompat ni. Lompat, dia tak serius, dia macam kejap berniaga, kejap tak berniaga. Dia lompat ni macam katak lah biasa. Macam katak lah. Lompat tu katak tu. Lompat katak. Macam kita ada banyak aduan lah kan. Kita duk makan kopitiam tu, rupanya sos dia guna tu adalah sos air rebusan katak. Kalau kita pergi food court di mall-mall besar, kita suka makan sizzling kan. Sizzling tu kalau nak tahu yang paling sedap sekali adalah sizzling air rebusan katak. Itu sebab kebanyakannya food court ni payah nak dapat halal sebab dia bercampur-campur pinggan, mangkuk, sudu semua bercampur. Jadi cikgu belum pernah nampak lagi dah food court dapat halal. Apa cerita tentang lompat-lompat ni, peniaga yang celup-celup ni? Okey cikgu, sebenarnya dalam syarikat kami ni, syarikat We Impact Network Sembahan ni, kami menawarkan peluang perniagaan lah untuk di luar sana dengan modal yang paling rendah. Yang modal paling rendah pun hanya 180. 180? Ya, 180 dah dapat 2 kotak, dah boleh mula berniaga.
Tapi hari ni kita dah beroperasi lebih kurang setahun. Baik. Dan kita nampak hari ni perkembangan alhamdulillah memang positif. Dan kita nampak hari ni memang masing-masing dah mula nampak peluang dalam perniagaan Antidote ni dah makin meletup lah sekarang ni. Baik. Cuma hari ni nasihat saya kepada usahawan-usahawan di sana, kalau nak dapat sesuatu tu memang kena berusaha lah. Kena fokus. Dia tak terbang bangun-bangun pagi dia tengok kena ada buat, kan. Dia kena buat dulu juga. Betul. Buat betul. sampai jadi. Buat sampai jadi. Kalau hari ni kalau macam cikgu cakap tadi, buat angin tak air apa, buat Angat-angat tak ayam. Angat tak ayam. Buat-buat tengok susah lah, penat lah kata dia. Itulah masalah orang kita Tak Melayu. tahu nak duit kata dia. Banyak sangat alasan. Dia belum nampak lagi hasil dia dah mula mongot, dia dah mengeluh. Jadi hari ni sebenarnya berniaga ni pertama sekali kita, tuan-tuan puan dan penonton, kita kena buat betul-betul, fokus apa yang kita buat. Dan pertama sekali dia kena target. Dia kena set target apa yang dia nak capai dalam bisnes ni. Target. Itu yang paling penting. Tapi hari ni kalau kita tak dapat nak buat satu perniagaan tu, yang kita tak dapat nak buktikan sesuatu perniagaan tu, kita tak nampak terus kita buat benda lain. Jadi kat situ yang saya nampak sebenarnya usahawan-usahawan kita dia dah rugi masa, dia dah kena rugi modal. Sebab bila dia buat bisnes lain, dia kena keluar modal baru. Dan pertama sekali saya yakin ramai di luar sana setuju dengan pendapat saya, mereka akan bertemu dengan leader yang sama, networking yang sama. Sama ada atas atau bawah, bergantung pada masing-masing. Pusing-pusing geng tu Pusing-pusing juga. geng tu juga. Jadi itu yang jumpa istilah, aku kenal dia ni, dulu pernah bersama aku, sekarang dah duduk ada di upline aku. Itu istilah dalam networking lah. Itu yang berlaku. Sebab tu hari ni kita nampak ramai orang kat luar sana yang berjaya, memang dia fokus pada satu bisnes. Sehingga dia dah setahun, 2 tahun dia nampak tak ada perubahan, dia dah berusaha bersungguh-sungguh pun tak nampak perubahan, barulah dia cari peluang baru. Alhamdulillah. Tapi hari ni kita nampak dah setahun kita beroperasi, nampaknya semuanya positif lah, alhamdulillah. Sebab dia seronok dengan pendapatan dia hari ni. Tak ada masalah Tak ada masalah. Ada masalah apa orang panggil, bila kawan-kawan kita dah berniaga, dia pun naklah komisen dia. Ada problem komisen ke apa? Setakat hari ni komisen tak ada masalah. Setiap 2 minggu kami bayar. Itu yang paling seronok lah. Sebab kita, saya dan juga sahabat saya, memang kami memang dah lebih daripada 20 tahun dalam perniagaan networking ni. Jadi kami ada pengalaman. Jadi kami tahu apa yang usahawan nak, apa yang leader-leader nak dalam bisnes networking. Jadi kami bagi apa yang mereka nak. Sebab kami tak memikirkan kepentingan keuntungan masyarakat saja. Sebab tu nama masyarakat kita win. Kita kena win-win situation. Di mana mereka dapat apa yang mereka nak. Sebab hari ni kita kena jaga hati leader. Sebab hari ni kita nak pastikan leader-leader ni dia dapat sesuatu daripada perniagaan ni. Macam tadi cikgu cakap, bila berniaga pertama sekali kena bayar zakat. Sungguh. Okey, dia kena infak dia, dia kena bersedekah. Dan yang paling penting jangan lupa bagi pada orang tua. Sebab hari ni ramai yang lupa nak bagi pada orang tua yang melahirkan kita, kan? Itu paling penting. Dan yang paling penting, jangan lupa bayar income tax. Itu paling utama. Itu dia cikgu. Baik. Okey. Cikgu nak tanya Tuan Mahadi kita. Tadi Tuan Mahadi cerita tentang ruh, tentang jiwa, tentang benda yang dalam-dalam ni, menggegar jiwa ni. Naik bulu roma. Naik bulu roma ni. Tengok biasa saja kan, tapi cerita dengan jiwa. Cikgu teringat bila jumpa dengan Akmal Dalan semalam. Dia kan memanahkan, dia adalah jago memanah tradisional nombor 1 dunia. Dia pukul orang Jepun, dia pukul orang Korea, dia pukul orang Uzbek, dia pukul orang Turki, dia pukul macam-macam jenis orang. Memanah nombor 1 dunia 2019 dia punya. Gitu. Kata dia, kita memanah ni ada 2. Satu, kita memanah, bila kita panah tu tak kena, dia adjust peralatan. Dia adjust peralatan tu, dia adjust segala-galanya, dia pun panah. Lepas tu dah kena dah, tapi belum sharp tengah lagi, dia adjust lagi peralatan. Kemudian dia adjust pak, kena bull's eye. Tahu dia kata apa? Bagus panah ni. First grade panah ni. Panah sekali. Tengok apa adjust benda ni, capai kena. Tapi dia kata satu kehilangan dia, Allah kita letak mana? Kalau dalam memanah cara Islam, kita ni tarik busur ikut sedikit kudrat kita aja. Tapi yang kenakan itu adalah Allah. Jadi dalam panah Islam, kata dia, bila kita panah tu tak betul,
Kerana hati kita goyang. Betul. Selalu. Hati kita goyang dan hati kita tidak boleh mengawal tingkah laku kita. Fizikal kita nak konak atas bawah tu, mata kita tak boleh nak kawal. Kerana hati kita goyang. Hati tak tenteram. Jadi panah dalam Islam ni, setelah kita buat device yang elok, bila kita panah tak kena, kita cek yang pertama adalah cek hati. Hati kalau kena, niat bagi betul, iktikad bagi betul, kena. Dan saya tanya dia, saya duduk tengok gambar kuda, dia sambil berkuda dia panah tepat. Dia boleh panah satu kayu. Besar ni kayu. Tepat. Dia tepat, bini dia tepat. Kata macam mana buat? Dia sebenarnya kami tak ejaz pun kami punya panah. Yang kami ejaz adalah hati. Masya Allah. Okey, berbalik pada produk ni. Tadi cikgu tertarik dengan kata makanan sunnah. Cikgu rasa mungkin ada rahsia kepada makanan sunnah ni. Cuba cerita sikit kelebihan makanan sunnah. Okey, terima kasih cikgu. Jadi berkenaan dengan pernyataan tadi tu, berkenaan dengan makanan sunnah, dia ada kaitan dengan kerohanian. Tuan-tuan dan puan semua, selalu kita akan ambil makanan sunnah ni apabila ada satu orang hamba Allah yang berbisik pada bulan Ramadan. Cikgu, saya rasa cikgu pun tahu. Macam Perli tu depan tu ada. Dia bukan Perli, benda ni betul. Betul. Jadi ketika itulah barulah kita nak buka puasa dah. Sahur belum tentu, buka puasa mesti mau cari. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pada 2020, Januari 2020 lagi dah kita dah terima macam-macam testimoni luar biasa. Apabila timbul testimoni luar biasa ni, ramai orang nak ambil tahu macam mana orang ni dah buat rawatan, kanser dah peringkat 4, tapi macam mana orang ni boleh sembuh, zero cell cancer. Macam mana orang ni 10 tahun boleh bangun, macam ni orang ni 4 tahun setengah bisu tak boleh cakap, tak boleh bangun, boleh bangun. Sebab tu kalau kita berbalik tadi tu, seperti yang saya maklumkan tadi, penyakit ni dia ada structure dia. Dan makanan yang kita nak ambil ni tuan-tuan, mesti kena ada structure dia, bersesuaian tak, seimbang tak dengan badan kita. Contoh, hari ni satu orang bernama Ali, saya suka sebut nama Ali ni, dia pergi buat rawatan. Buat rawatan, ataupun dia ambil antidot lah katakan. Dia makan. Sebab kenapa dia ambil? Sebab dia tengok kawan dia boleh bangun. Sebab dia ada masalah juga. Contoh, dia ada masalah lumpur. Dia makan 1 kotak, tak nampak kesan. 2 kotak tak nampak kesan, 4 kotak tak nampak kesan. Masuk 4 kotak, Allah dah goyangkan sikit dia punya jiwa dia. Dia dah mula mengeluarkan perkataan. Kenapa produk ni aku tengok orang tu makan, aku ambil sebab orang tu boleh bangun. Aku ambil sebab aku nak bangun macam dia. Tapi macam mana dia boleh bangun, aku tak boleh bangun. Okey, kat situ kita dah nampak. Poin pertama, kita dah nampak dah dia macam mana. Dengar pada telinga kita suara dia macam mana. Kita dah tahu dah hati dia macam mana. Tuan, kalau kita perhatikan sini, cuba tengok. Okey, kebanyakan orang yang hari ni kita nampak lah, saya sendiri buat kajian sebab produk ni, jelas nama pun saya berikan dalam company ni. Saya nampak, saya tengok contoh ada beberapa orang yang sembuh mutlak, kanser peringkat 4 last stage tu, sampai zero cell cancer. Saya nampak kat sini, dari segi yang pertama sekali adalah dia jaga juzuk rohani dia, jiwa dia. Yang pertama, dia mentauhidkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan 100% segala apa yang Allah benci. Sebab Allah lah yang memberikan segala-galanya. Kalau kita terupa ni tuan-tuan, hebat macam mana antidot dia tuan-tuan, datang daripada langit, orang kata ke-7 ke formulasi dia daripada malaikat mana apa orang kata. Tuan-tuan, kalau kita tak jaga dari segi rohani kita tak jaga juzuk rohani kita tuan-tuan, dia akan tolak 100% apa yang kita ambil. Sebab tu penting sangat dekat sini. Saya pesan kepada orang yang hari ni dok komplain kenapa orang tu boleh bangun, kenapa aku tak boleh bangun. Yang pertama sekali, saya kata tolong berhenti daripada merawat sakitnya. Hari ni mula dengan rawat dirinya yang bernama siapa. Contoh, Izham bin siapa tu yang kena rawat. Izham bin Nayan. Itu yang perlu dirawat. Kalau hari ni kalau kita nak kata makanan sunnah, memang makanan sunnah memang tidak boleh disangkal. Makanan sunnah adalah makanan yang ada keberkatan sebab makanan Nabi. Tapi kalau hari kita nak pertikaikan, kita nak kata ni tak bagus ni, yang tidak ni ada kurma tak bagus, kurma tiruan lah, madu tiruan lah. Tapi kena ingat, awak sebut kurma tadi kan. Kalau awak sebut madu kan, itu madu kan kurma tu makanan, awak tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab itu memang ada keberkatan. Jadi hari ni kita nak tengok hari ni orang yang hari ni boleh sembuh dengan izin Allah. Bagaimana hari ni kita minta dia pergi kepada rawatan rohani dia dulu. Contoh,
Kita kata dengan dia berhenti daripada rawat penyakitnya, dan hari ni mulakan hari ni dengan rawat dirinya yang bernama tu. Yang pertama, kalau hari ni dengan Allah dia clear, hablum minallah hablum minan nas. Maknanya hubungan dia dengan Allah SWT clear. Saya dah semayang siang malam pagi petang, saya berzakat, semua sedekah, semua saya baca Quran, tapi kenapa saya masih lagi tak boleh sembuh sakit saya? Kena ingat, hablum minan nas. Siapa yang boleh rapat? Ibu bapa kita. Kalau kita ada deraka pada ibu bapa kita, kita ada sengketa dengan ibu bapa kita, di situ juga Allah akan sekat dari proses kesembuhan. Masya-Allah. Clear dengan ibu bapa. Tengok pasangan kita, suami kita, pernah tak kita mengahkan ataupun nanti elakkan? Contoh macam suami. Contoh macam suami minta yang tak boleh. Dia kata pun sebenarnya pun, sedangkan dia dalam proses rawatan, dalam proses untuk membina ekonomi dia, memperbaiki kesihatan dia. Di situ Allah dah nampak dah. Allah ni sebenarnya dia maha adil. Dia tengok hamba dia. Tengok tak boleh Tuan Tajul Asmawi ni. Kau ada kan? Kau ada raka dengan ibu bapa, clearkan dulu. So benda tu, so nak kena clear. Jadi kalau berbalik kepada makanan sunnah tadi tu, yalah, makanan sunnah ni semua ada keberkatan dia, cikgu, insya-Allah dengan izin. Sebab tu saya dalam taklimat saya akan explain kepada orang yang depan saya kata tolong dan tolong. Sebab antidot dia tidak ada power, tidak ada kuasa untuk menyembuhkan. Sebab Allah Asy-Syafi, Allah lah yang akan memberikan kesembuhan. Tapi kalau you clear, hablum minallah hablum minan nas, you clear dengan ibu bapa, dengan pasangan, dengan ahli keluarga, adik-beradik, jiran tetangga pun, cikgu. Clear benda ni, cikgu, insya-Allah dia auto, cikgu. Sembuh ni, cikgu. Kan saya kata tadi, dia ada pintu masuk, dia ada pintu keluar penyakit ni. So kalau kita clear dua perkara ni, insya-Allah tuan-tuan, pintu kesembuhan tu terbuka luas. Dia terbuka, dia pergi masuk. Lepas tu kita buatlah amalan-amalan lain. Kita contoh amalan-amalan dengan zikrullah. Itu juga makanan untuk kerohanian. Ada orang kata apa lagi makanan kerohanian? Zikrullah, solat, puasa, taubat. Tapi hari ni ramai orang duk sangka hari ni saya puasa, Ramadan saya puasa, Isnin Khamis saya puasa. Tapi saya beritahu dengan orang ni berlaku depan saya 17 tahun saya ada kes ni. Saya puasa lah. Kenapa saya? Kerana dia sampai peringkat dia boleh marah Tuhan. Allah tak adil, kenakan saya sakit kanser macam ni teruk. Muka saya dah berubah, dah bernanah busuk. Itu kita dah nampak dah. Kalau cikgu jadi perawat, cikgu nampak siapa dia kan. Sebab tu Allah tak bagi kau sembuh. Yang pertama saya kata, kalau you clear puasa, you puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis, you puasa, tapi you terlupa puasa hakikat. Dia pelik. Dia mungkin cikgu pun semua penonton bukan sepelik. Apa puasa hakikat? Jadi sebab benda ni bukan kita nak mengajar. Saya bukan ustaz, minta maaf. Tapi benda ni diterapkan dalam ilmu perubatan Islam. Puasa hakikat tu sangat penting. Apa puasa hakikat? Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa hati. Itu yang kau tak puasa. Sebab tu hari ni Allah tu nak bagi sembuh tu dimantul dia. Makan antidot kalau dah clear hablum minallah hablum minan nas, tak jaga tu pop patah balik. Hablum minallah hablum, jaga hubungan Allah, jaga hubungan dengan manusia, jaga puasa hakikat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, antidot ni repairing je. Kata pun makanan tambahan. Kenapa kau sakit? Sebab kau kurang nutrisi, zat vitamin ni, sayur-sayuran kurang, buah-buahan kurang. Makanan sunnah lagi lah, setahun sekali kau makan. Makan. Lepas tu kadang-kadang orang jadi pelik, kenapa saya makan alhamdulillah, dulu saya tak boleh bangun, kaki saya dah boleh solat apa semua. Sebab makcik-makcik selalu yang jenis orang betul-betul taat pada Allah, dengan taat pada ahli suami semua, keluarga, dengan manusia. Lepas tu dia puasa hakikat, orang ni lebih cepat sembuh, minta maaf dengan izin. Berbeza dengan orang yang banyak komen-komen ni. Dia bersangka-sangka je tu. Kalau kau bersangka dengan orang, kau bersangka buruk juga dengan Allah SWT. Habis manusia datang daripada mana? Kau bersangka buruk pada antidot, minta maaf dengan izin. Antidot tu gini, madu palsu lah kan, tak akar pokok sarang pokok gagak dia pakai. Kau bersangka buruk pada produk yang memang sebenarnya formulasi ilhamiah yang datang daripada manusia tu daripada Allah SWT. Sangka buruk pada manusia, kau sangka buruk pada Allah SWT. Macam mana nak sembuh? Cara kata nak tingkat ekonomi umat. Inilah cara satunya. Sebab tu saya tertarik dengan industri tu. Trilion USD. Kalau dia dah kaut bertrilion-trilion, apa kata hari ni kita berbalik kepada struktur yang tepat. Sebab tu hari ni dengan izin Allah, Win Impact Network Berhad keluarkan satu produk pun meletup je. Sampai ke hari ni macam-macam berlaku kita ni. Masya-Allah. Masuk TV, tepuk tangan, ada masuk diri, padan muka, macam-macam keluar. Tu ada. Tu normal je tu. Nak berjuang dalam industri kesihatan ni, tuan-tuan, dia adalah ibadah.
Ni perjuangan kita dalam industri kesihatan ni adalah satu dibagi dakwah yang sangat berat. Nampak senang tau. Kita bukan nak melawan ke orang kata nak tutup pusat-pusat yang ada 4 jam tu, tak. Tapi kalau boleh, orang kampung ni kalau boleh, semua jangan ada pergi ke situ. Amalkan gaya hidup sihat. Dengan berbalik kepada tadi tu, sebab saya tertarik dengan satu petikan daripada Imam Syafi'i. Jangan hadir dan duduk dalam satu daerah itu kalau tidak ada guru cikgu. Apa guru yang pertama? Guru yang pertama adalah guru yang mengajar kita tentang ilmu agama. Alhamdulillah kalau cikgu punya kawasan ada surau cikgu, masjid cikgu ada guru agama. Tapi kalau tak ada guru kesihatan cikgu akan berlaku kebincangan. Cikgu tengok kesihatan yang pertama, cikgu akan tak seimbang, dari segi ekonomi pun akan jadi kocak-kacir. Tapi kalau ada dua guru ni mantap cikgu. Guru agama dan guru kesihatan. Imam Syafi'i cikgu. Kalau tak ada jangan duduk daerah tu. Lepas tu perlu hadirkan Guru kesihatan bukan doktor tu. Lain. Dia doktor, guru kesihatan. Doktor pun lain lagi. Dia sebenarnya cikgu, dia kan ada dua fahaman. Minta maaf. Dan perubatan Islam, perubatan moden, alternatif dengan moden. Dia panggil alopati. Minta maaf. Alopati. Lebih kalau kita tengok sejarah perubatan di dunia ni, kita tahulah. Dia ada dia punya konspirasi dia. Minta maaf dengan izin. Jadi kalau kita mendalami ilmu perubatan 1600 tahun tradisional Melayu tu, Masya Allah. Hari ni minta maaf cikgu baca, kalau anak cikgu sakit hari ni cikgu baca, letak satu jari, baca bismillah pun anak cikgu insya-Allah dengan izin Allah sembuh betul. Sebab apa? Cikgu menyerahkan 100% diri cikgu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, hablum minannas. Cikgu baik dengan Allah, cikgu baik dengan manusia. Cikgu puasa hakikat, minta maaf dengan izin. Cikgu baca bismillah, isi demam, tepuk sapu usap kepala dia, sembuh demam dia. Sebab mukjizat tu sangat penting. Sebab aku cipta manusia sebaik-baik kejadian. Itu untuk kita yang dikata aku akan manusia itu adalah khalifah dalam muka bumi. Kita ni sebenarnya ada power je tu, tapi kita yang kotorkan diri kita ni kan segala perkara-perkara. Kita tengok, mata kita tak jaga, buka handphone tengok. Kalau buka istighfar, buka lagi, besarkan lagi kalau boleh. Kau nak berjuang ni, company kau tengah teruk ni, tapi kau masih lagi duk layan negatif benda-benda yang menyebabkan Allah SWT tutup kau punya, bukan mata kau saja, mata orang ahli-ahli kau pun pergi pandang ke tempat lain nanti. Sebabkan kita ni ramai cikgu minta maaf orang yang sakit hari ni sedang menderita. Ya Allah Tuhanku, aku dah cuba macam-macam nak cari ubat, tak jumpa, tak, kaki aku nak kena potong, doktor dah kata minta potong, aku tak nak potong, payudara aku nak kena buang, suami aku lari nanti. Macam-macam orang fikir ni. Sebab kalau payudara awak ni besok tak potong mati, kena potong. Itu satu hal. Rahim pula, contoh minta maaf dengan izin, baru berumah tangga, belum ada anak, isteri awak ni disahkan sekian-sekian, kena buang rahim dia, punah ranah, tak ada zuriat. So sekarang siapa yang nak berdakwah ni? Siapa yang nak pergi tolong orang ni? Orang ni sedang mencari pada solution. Jadi kalau kita tak munculkan dengan benda-benda macam ni cikgu, minta maaf dengan izin, semua orang boleh jual antidote. What is antidote? Antidote adalah makanan sekian-sekian bla 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 bla. Ni formulasi bahan 10-10. Tapi kau punya yang tersirat. Pandanglah hudan bana furukan, penglihatan, pendengaran dan hati. Dalami betul-betul perubatan tu yang sebenar-benarnya. Kesemuan mutlak tu ada jalan cerita dia. Masya-Allah. Ni tak orang kata bagus tu kita makan. Tak baik kan? Apa dah orang tu darah tinggi aku makin naik, kencing aku makin naik. Kita dah tahu dah siapa dia. Cikgu dah beritahu dah. Kalau cikgu sebagai pengamal perubatan, aku tahu dah kenapa kau darah tinggi kau makin naik. Kat situ je pun kau tak puas hati kau duk marah orang kata sudah. So nampak tak? Nampak. Okey, cikgu ambil cikgu punya PhD yang pertama. Cikgu ada 2 PhD. PhD cikgu. PhD yang pertama tahun 98, yang kedua 2005. Yang pertama tu cikgu bagi present paper, ingat 4 kali reject. Sampai cikgu kena pergi sekali sendiri appeal dan sebagainya, present berkali-kali, sebab orang tak faham konsep kita. Konsep pemikiran kita orang tak faham. Mungkin terlalu awal pada ketika itu. Kalau cerita tentang aura, cerita energy, vibration ni, cikgu dah cerita tahun 1992. 1992 tu tak ada orang tahu lagi pun apa benda aura, energy, vibration ni semua tak tahu. Hinggalah tahun 1997, 98 barulah benda ni wujud, macam-macam produk. Dan cikgu fokus dengan cikgu punya corporate training. Jadi dalam pengajian cikgu tu ada fakta yang sangat trigger cikgu. Tuan, ada, iaitu tubuh badan manusia ni memiliki 4 sextillion of electron. 4 sextillion ni cikgu cerita tadi. Ni cikgu tulis tadi ni. Kalau kita tulis nombor 4 ni,
nombor 4 ni, nombor 4. Okey. Nama Fosex trillion ni, dia lebih daripada bilion, dia ada 21 kosong. Masya-Allah. Macam nak sebut. Dia panggil Fosex trillion. Fosex Fosex trillion elektron. Kita ada million, kita ada billion, kita ada trillion, kita ada quadrillion, ini Fosex trillion. So 21 Fosex trillion yang artinya sangat banyak elektron dalam tubuh badan kita. Dan perangai elektron ni ada dua. Satu elektron daripada electrical elektron, satu lagi bioelektron. Yang bioelektron ni yang ada dalam badan kita, yang ni yang bahaya. Kerana dia mengikut apa yang kita fikirkan, dia mengikut semangat kita, dia mengikut emosi kita, dia mengikut mood kita pada ketika itu. Kau percaya ke tak percaya? Dia sangat mengikut, dia sangat sensitif kepada keadaan kita pada ketika itu. Seorang yang pernah dibuat kajian, seorang yang menangis disebabkan oleh terkapit pelayar kat tangan, sakit lah, nangis. Dia ambil air matanya, disimpan, dibuat testing. Kemudian orang sama menangis disebabkan anak dia pas Isah. Dia menangis gembira. Dia menangis gembira. Gembira. Dan orang yang sama juga dibuat kajian disebabkan oleh kematian. Dia menangis sebab kematian. Orang yang sama, dia ambil air matanya. Rupanya tuan, air matanya memiliki kimia yang berbeza. Ya, betul lah. Setiap emosi tu. Dia tenaga dia berbeza. Dia change. Bila emotional change, chemical change, apa lagi elektron yang bersifat bio, yang bersifat tak ada satu bentuk mutlak, begitu, yang molekulnya begitu, dia sangat sensitif. Jadi begitulah. Jadi apa yang tuan cerita tu, saya memang teringat balik yang saya belajar. Kalau saya dekat PPM ni 22-23 tahun tak masuk sini, cikgu belajar bab-bab ni 5 tahun sebelum cikgu masuk PPM. Oh ya. Berartinya dah 30 berapa tahun dah. Hari ni muncul balik aja. Muncul balik. Apa yang Tuan Mahdi cerita ni, dia macam cikgu macam masuk kelas balik tu. Zaman-zaman tu kalau cerita-cerita bab-bab ni orang kata gila ni, cerita vibration lah segala apalah. Bab ni kena cerita cikgu. Teruskan. Kena cerita tu. Masya-Allah, ni nak kena cerita balik ni. Rupanya sungguh. Ni cikgu boleh confer. Cara peribadi cikgu boleh confer, research paper cikgu pun nak kena correct balik. Tebal-tebal ni. Bila cikgu masuk PPM, cikgu buat lagi satu paper, hantar juga ke universiti, buat tentang psychological consumer psychology. Tahun 2005, cikgu ingat lagi. Hantar reject juga kan. Cikgu asas banking kan. Dengan finance, kau nak cerita tentang aura energy lah, apa cerita kau ni kan. Energy vibration lah, apa dengan dalam badan punya structure badan, apa benda tak kena mengena langsung. Lepas tu nak cerita tentang psikologi, consumer lah, behavior sebagainya, orang kata apa merepek. Reject, akhirnya usaha jugalah dengan susah payah tu. Susah payah dapat juga, alhamdulillah. Bila dapat, alhamdulillah. Jadi rupanya benda-benda yang Mahdi cerita ni, psikologi manusia, energi manusia, vibration manusia, dia akan menjurus kepada satu energi yang orang putih percaya dia ada, bukti dia ada, tapi nak cerita tak tahu. Mereka namakan dia sebagai quantum energy. Betul. Benda ada, bukti ada, check ada, detect ada, detecting energy ada, tapi kok mana dia datang tu dia pun tak boleh nak explain. Maka mungkin inilah perkara-perkara yang tadi yang Mahdi cerita tentang jiwa tadi. Because the jiwa tu sebenarnya dia lebih besar daripada quantum energy. Tak apalah kalau nak cerita jiwa sampai tak tersampai, sebab besar sangat. Kita cerita tentang quantum pun kita tak boleh nak cerita. Tapi dia sangat memberi impak kepada naluri hati dalam badan manusia. Kalau kita buat satu perniagaan, konsen kita bagus, niat kita bagus, maka itulah kebagusan yang kita akan terima. Itu mungkin akan pergi juga kepada mungkin Mahdi formulate bagus, teori bagus, tapi CEO-nya pula kaki kona. Dia tak akan jadi macam ni. Dia cikgu yakin, dia testimoni yang all dapat ni, yang miracle lah bagi cikgu. Dia tak akan jadi macam tu kalau ada sesuatu yang tidak betul dalam company. Produk ni tak akan sebegitu hebat. Ramai orang yang berterima kasih tak akan berterima kasih.
No, tapi hari ni cikgu tengok pelik. Produk hebat, CEO hebat, sepatutnya kita semua berterima kasih hebat. Cikgu nak tanya terus-terang ni. Tuan Tajul, Yes, saya. dalam meniaga ni ada tak niat nak konakan, nak kaya seorang kan, awak pelari duit kan? Cuba cerita sikit. Oh, seram dengar soalan. Sebab Okay. produk ni dah bercakap. Orang Okay. semua duk cerita macam-macam ni. Dengar sendiri daripada tuan yang empunya. Okeylah. Sebenarnya kita nak berniaga ni, yang pertama sekali kita kena jujur dulu. Jujur no. Bila kita nak berniaga ni, kalau kita jujur, orang akan hormat kita. Orang akan follow kita. Okey, sejarah saya dalam dunia perniagaan ni dah hampir 20 tahun dan alhamdulillah sehingga hari ni belum ada lagi lah yang komplain kata saya macam-macam. Hari ni kalau boleh, kalau kita ada masalah, kita berterus terang, kita selesaikan masalah. Cuma hari ni kita nak kalau boleh tak ada masalah pun dalam perniagaan. Kalau kita hari ni kita buat perniagaan, kita kena jujur, kita bayar bonus. Sebab hari ni kita jangan buat sampai orang marah lah. Kalau kita bayar bonus, insya-Allah tak ada apa-apa. Kita jangan menipu dari segi produk. Lepas tu kita punya pancangan, apa punya plan marketing yang kita buat. So kita kena tunaikan tu. Seperti saya kata daripada awal pemula live tadi, kita beritahu kita kena ikut structure kita punya strategi marketing kita. Sebab kita nak berniaga ni, kita kena ada flow. Kita ada step by step. Sebenarnya kami, syarikat kami dah banyak step yang kami dah rancang untuk tahun 2021. Termasuk promosi. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, kita kena ikut step by step dulu. Kita kena selesaikan satu persatu dulu, baru kita boleh teruskan kita punya matlamat kita lah, insyaAllah. Apa yang paling penting dalam perniagaan, kita kena jujur. Itu yang penting. InsyaAllah kalau berniaga dengan cara yang jujur, InsyaAllah perniagaan tu akan kekal lama. Itu yang paling penting. Tak ada niat nak kona-kona. Tak ada, cikgu. Okey, ambil kesempatan ini, cikgu difahamkan tadi, ahli sampai 113,000 kan? 121,000. 121,000. Satu jumlah yang sangat banyak. Satu benda yang wow lah bagi cikgu. The wow factor pada company selain daripada produknya adalah ahli-ahlinya. Daripada 121,000, sudah pasti ramai di antara mereka ni pengguna-pengguna yang setia. Betul. Merasa terhutang budi bukan saja pada produknya, pada company-nya, pada harapan yang diberi dalam suasana kita wabak Wuhan virus pandemik yang kita hadapi. Saya kira mereka sangat berterima kasih. Bagi cikgu, apabila syarikat Win ini menjadi ahli kita, sebenarnya kerjasama tu telah diwujudkan dah lama, cuma tak ada jodoh untuk kita nak berjumpa terang-terang macam ni. Berarti mungkin Allah Ta'ala dah tentukan, dah tetap dah cerita jalannya sebegini. Maka kita diadakan pada waktu ini, di masa ini, yang mana jauh puluh-puluh tahun dulu beribu-ribu manusia bekerja untuk menyiapkan bangunan ini di Villa Puteri ini. Beribu-ribu tahun dulu juga manusia mencari teknologi untuk buat ni kapal nak tenun ni. Beribu-ribu tahun dulu juga manusia cari idea macam mana nak buat ni nak buat apa nama kaca ni, nak buat kapet dan sebagainya. Berjuta-juta tahun dulu mungkin nama kita telah tertulis, segala takdir kita dulu telah tertulis. Hari ini kita bertemu di sini, mesti ada sesuatu. Bukan saja-saja jumpa. Mesti ada sesuatu yang Allah SWT ingin pertunjukkan pada kita. Inilah pertemuan yang telah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita buat hari ini membawa kebaikan kepada seluruh umat. Seperti yang Cik Tajul kata tadi, tak ada niat nak kona, tak ada niat nak kong kali kong, jujur dan tetap jujur. Tuan Mahathir pula dah cerita tentang produk begitu hebat dengan cerita sunnah. Kemudian bila kita makan satu produk atau segala etikat, kita semua serah pada Allah Ta'ala dengan penuh keredaan hati dan jiwa. Arti mana kita nak cari company yang macam ni punya konsep perniagaan? Betul. Normally awak akan kata, okey, kita matlamat kita tahun ni nak 100 juta. Kebanyakan semua dunia semata. Tak ada pun sebut company Iltizam nak hingga nak buka cawangan ke seluruh dunia. Tak ada, cikgu tak ada dengar. Yang cikgu dengar hari ni adalah semua penuh dengan kejiwaan dan macam mana nak bantu orang. Saya rasa inilah orang kata contoh ahli yang kita perlukan di SPPZ, Pertubuhan Komuniti Sokong Peniaga Pembayar Zakat di bawah Iltizam Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Untuk 120 berapa ribu tadi? 121,000 ahli yang ada di luar sana. Silakan Tajul sikit pesanan untuk mereka. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu. Okey, kepada semua penonton-penonton. Okey, syarikat Win Impact Network yang berhad ni ingin menawarkan
kepada di luar sana yang ada masalah kewangan, yang ingin mencari satu platform peluang menjana pendapatan, boleh menghubungi syarikat kami We Impact Network Sdn Bhd. Kerana syarikat kami beroperasi di Johor Bahru. Okey, boleh menghubungi syarikat kami lah di talian nombor telefon 07 362 2323. Okey, modal yang sangat rendah, okey, dengan 180 saja. Kemudian bila sudah menjadi ahli, boleh membeli sekotak antidote ni dengan hanya harga RM70. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan puan, antidote ni tiada nilainya kalau dibandingkan dengan kesembuhan yang mereka perolehi selepas mengamalkan antidote ni. Alhamdulillah, cikgu. Baik. Terima kasih cikgu ucapkan. Tuan Mahdi, cikgu nak minta Tuan Mahdi doa sikit lah Tuan Mahdi. Doa sikit insya-Allah. Mari kita sama-sama berdoa agar segala ahli-ahli semua berada dalam kesihatan yang terbaik, agar Allah SWT melindungi lah. Okey, sebelum saya nak doa sini, saya nak berikan sedikit tips lah untuk kesihatan. Ini pesan guru saya, apa pun produk kesihatan, apa pun rawatan yang anda makan hari ini, mesti dalam keadaan berwuduk. Kalau boleh hari ini, untuk pengetahuan anda tuan-tuan, wuduk juga adalah satu rawatan. Jadi kalau kita nak makan antidot, kalau boleh dalam keadaan berwuduk lagi bagus. Masya-Allah. Kalau kita hari ini sedang diuji dengan masalah kesihatan, sentiasa berwuduk, kekalkan wuduk. Sebab guru saya pesan, wuduk adalah satu rawatan yang terbaik. Masya-Allah. Okey, sama-sama kita berdoakan agar sama-sama kita mengaminkan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Allah Syafi, Allah Syafi, Allah Syafi. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada semua pengguna-pengguna produk antidot di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand dan di seluruh negara dan seluruh dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika hari ini Kau uji mereka dengan permasalahan kesihatan yang mereka alami hari ini, ya Allah, Kau angkatlah semula penyakit-penyakit ini asbab dengan penggunaan antidot. Ya Allah, kalau sekiranya hari ini perniagaan We Impact Network sebab ini dicemuri oleh ramai orang di luar sana dengan niat-niat yang bukan-bukan, niat negatif, ya Allah, Kau berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah perniagaan We Impact Network sebab, ya Allah, sehingga ke hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah syarikat ini syarikat yang membantu mereka di luar sana dari segi ekonomi dan juga kesihatan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermohon dan bermohon kepadamu, ya Allah. Kami berserah kepadamu, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Sampaikanlah doa kami ini, ya Allah, bersama-sama dengan doa-doa para nabi dan rasul-rasul yang telah makbulkan doa mereka, ya Allah. Pandanglah doa kami ini, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihlah semua ahli-ahli kami yang sedang susah hari ini, ya Allah. Kasihanilah semua ahli-ahli kami yang sedang menderita sakit pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Kau sajalah tempat kami berserah, ya Allah. Kami tidak ada daya, ya Allah, kecuali dengan izin dan bantuan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Tajul, Tuan Mahdi kerana sudi datang hadir jauh-jauh demi nak mengisi ruangan temu bual kita hari ni. Tajuk pun hebat. Terima kasih banyak cikgu, doakan perniagaan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Ta'ala dan diberikan keberkatan kepada seluruhnya, insya-Allah Ta'ala. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk para penonton sekalian. Terima kasih kerana menonton kami semua. Sama-sama kita berdoa agar kita semua diberi keberkatan dan diberi kesihatan dan diberikan kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.